Imam Syafi'i orang Mekah, dengan ayah dia orang Mekah, mak dia pun orang Mekah. Ayah Imam Syafi'i nama, cuba sebut dengan tuan. Nama Idris, Muhammad ibn Idris. Ayah Imam Syafi'i nama Idris, mak beliau nama Fatimah bintu Abdillah. Lepas berkahwin, Fatimah berkahwin dengan Idris, mereka berpindah ke Palestin. Sebut macam itulah, saya sebut nama tempat Asqalan. Jadi Asqalan tak mana pula, Perancis ke? Sebut Palestin. Mekah nak pergi Palestin 2000 kilometer. Jauh tuan-tuan, nak lalu kena Mekah nak pergi Palestin, lalu Madinah. Ni saya ulang kaji lah, dulu saya pernah sebut dah di sini. Mekah nak pergi Palestin kena lalu Madinah, Jordan, Syria, Palestin. Ada dua jalan, ataupun Madinah, Iraq, Palestin. Dia ikut tu, jalan ke atas dah. Jadi ayah Al-Imam Syafi'i bawa isteri untuk pergi berniaga di Palestin. Kemudian sudah mengandungkan Al-Imam Syafi'i. Fatimah sudah mengandungkan Imam Syafi'i. Setelah duduk 2 tahun di sana, meninggal. Imam Syafi'i dah lahir di Gaza. Imam Syafi'i, Gaza orang tahu lah, alhamdulillah, sebut nama Gaza orang tahu. Gaza ni dalam Asqalan. Gaza ni dia kecil sikit, dia duduk dalam Asqalan. Sebab tu ada orang sebut Imam Syafi'i lahir di Asqalan, ada orang sebut Imam Syafi'i lahir di Gaza. Samalah. Lahir dan hidup 2 tahun dengan ayah, jadi anak yatim. Tuan-tuan tengok nah. Dia selalunya alim besar ni, kehidupan dia susah. Yang tu disebutkan oleh para ulama. Kalaulah bukan kerana orang miskin, maka tidak lahirlah para ulama di atas muka bumi Allah ni. Selalunya kondisi kaya tidak melahirkan ulama Islam. Selalunya. Bukan semua, selalunya. Kondisi yang susah inilah, situasi dan kehidupan yang susah inilah yang melahirkan ulama-ulama besar. Imam Syafi'i lahir, lepas 2 tahun ayah meninggal. Mak tu bawa. Waktu tu tempat ulama Islam Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Tempat yang paling, orang kata ulama Islam paling ramai. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Kemudian baru Syam, Yaman, Mesir. Tuan-tuan ingat lah. Boleh sebut 7 tu, boleh balik awal. Sebelum kuis 9 lah. Tuan-tuan, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. 4 ni paling ramai ulama waktu tu. Kemudian baru Syam, Yaman, Mesir. 7. Jadi si ibu tadi, kalau duduk di sana pun boleh. Tapi nak bawa si anak ni mengaji. Bawa balik ke Mekah. Maka Al-Imam Syafi'i pun dibawa balik ke Mekah ketika berusia 2 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Tuan-tuan kira tengok 1400 nak dekat 1450, 1300 tahun yang lalu. Lama. 1300 tahun yang lalu, 150 Hijrah. Lama sangat. Lepas 2 tahun ibu dia bawa ke Mekah. Imam Syafi'i pun duduk di Mekah. Umur 7 habis Quran. Tak jumpa terus dalam Malaysia. Bukan dalam Jitera. Kan? Umur 7 tahun habis Quran. 30 juzuk. Lah ni 20 ni, zaman moden ni ada tak yang habis umur 7 tahun? Ada. Saya tak kata tak ada. 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 Di Iran ada, di Saudi ada. Tak silap saya di Indonesia pun ada. Seorang 2 kot. Wallahu alam, seingat saya lah, yang saya pernah baca, saya pernah tengok. 7 tahun. Ajaib lah 7 tahun tuan-tuan.
Fatihah pun tak dia baca lagi. Anak-anak kita punya koman. Sekali dengan saya lah tuan. Koman bukan tuan-tuan, sekali sama lah kita. Habis Quran, umur 7, hafal. Kemudian umur 10, habis Muwatta. Muwatta ni kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Waktu tu di Madinah, ulama paling besar nombor 1 Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lepas Ibnu Syihab, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal dunia, ulama nombor 1 di Madinah, anak murid beliau yang paling kanan, Imam Malik bin Anas. Dah tuan-tuan dengar, ambil maklumat tu. Di Madinah ada lebih 50 orang ulama mujtahid yang macam Imam Malik. Ramainya zaman tu tuan-tuan, Imam Malik cerita macam ni. Dia kata zaman itu aku boleh tunjuk 70 orang. Imam Malik kata, tuan-tuan boleh bayang zaman tu, Nabi tak ada dah ni zaman Imam Malik ni. Imam Malik wafat tahun 178 Hijrah, wafat. Dia lahir lagi awal lah, wafat 178. Kata Imam Malik, aku boleh tunjuk di bumi Madinah pada zaman aku 70 orang, kesemuanya bukan ulama, tetapi mana-mana di kalangan mereka ini, kalau mereka pohon kepada Allah untuk turun hujan, nescaya Allah tak akan tolak permohonan mereka. Orang apa ni tuan-tuan? Orang soleh. Tapi ulama tak? Bukan ulama, orang soleh saja. Saya nak cerita kat tuan-tuan, ramainya ulama zaman tu. Tu baru Madinah, belum lagi nombor 1 punya ulama di Madinah nama Imam Malik. Imam Malik karang satu kitab nama Al-Muwatta. Imam Malik karang satu kitab nama Muwatta. Semua dunia Islam mai mengaji dan ambil Muwatta. Saya nak sebut kat tuan-tuan, Imam Syafi'i hafal sebelum pergi jumpa Imam Malik, umur 10. Punya awal. Dan waktu nak mengaji di Mekah, umur 5-6 tahun nak mengaji di Mekah, di pondok-pondok di Mekah, ada banyak tok-tok guru buka pondok di Mekah waktu tu. Imam Sufyan, Ibn Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Imam Al-Humaidi, apa semua ni tu anak murid Imam Syafi'i. Di tok-tok guru lain banyak buka. Kata Imam Syafi'i, ibu aku tidak mempunyai duit untuk bayar yuran. Saya baca kan, ada yuran juga. Ada yuran. Dan Imam Syafi'i, ibu dia tak mampu bayar. Tetapi disebabkan kecerdikan dan kerajinan Syafi'i, Muhammad ibn Idris, dia terima untuk masuk dan belajar secara percuma sebab bijak terlampau. Sebab bijak terlampau. Maka diterima untuk masuk. Dah terima untuk masuk, yuran tak payah bayar. Nak kena beli qalam tempat tulis, walaupun dia bukan macam pen kita ni, zaman dululah, pen zaman dululah, qalam juga nama. Kata Imam Syafi'i, ibu aku dah tak mampu yuran, nak beli tempat nak tulis dengan pen pun tak boleh, maka aku pun menulis di atas tulang-tulang yang aku bersih dan aku kutip. Susah tak? Susah. Tapi yang alim. Umur 10 hafal Muwatta, mengaji dengan ulama tu ramailah, saya tak sebutlah nama tuan-tuan guru Imam Syafi'i kan, tok-tok guru beliau. Ismail ibn Qastantin itu Quran, banyak yang lain lagi. Dan tok guru beliau dalam fiqh yang utama antaranya ialah Imam Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Kalau sebut Az-Zinji tu tuan-tuan ingat ni tok guru utama Al-Imam Syafi'i. Sampai umur 15, tuan-tuan tengok, umur 15 tingkatan 3. Maka Imam Muslim bin Khalid kata, wa Syafi'i, berfatwalah, sesungguhnya telah sampai masa untuk kamu memberikan dan mengeluarkan fatwa. 15. Awal tuan-tuan, awal. Maka berfatwalah Imam Syafi'i waktu tu. 15. Imam Syafi'i ni meninggal muda. 150, lahir 204. Taklah muda sangat, tapi 54 lah. 54. Anak pun 3 orang. Anak 3 orang. Umur 15, Imam Syafi'i dah mula mengajar dan bagi fatwa.
tradisi para ulama yang sahih daripada kurun 1 sampai hari ini, kurun ke-15, seseorang itu hanya layak untuk mengajak, mengeluarkan fatwa, membimbing orang lain, orang ramai, mestilah syarat dia setelah diizinkan oleh tuan guru dia. Sama lah imam-imam lain pun tuan cerita yang cukup banyak. Bila dia izin, tok guru tu tengok layak, baru dia beritahu, boleh. Anak murid kanan Imam Abu Hanifah umur 40 mengajak sebelum diizinkan. Tapi dah alim, cumanya Imam Abu Hanifah tengok ada perlu lagi. Bila Imam Abu Hanifah tengok dia buka kitab dan mengajak, Imam Abu Hanifah kata, pi tanya 3 soalan. Pi tanya 3 soalan kepada Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah ada anak murid, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dengan Zufar. 3 orang ni. Muhammad bin Hasan Syaibani guru Imam Syafi'i. Tuan-tuan nampak tak dia bersambung? Dia bersambung-sambung. Imam Syafi'i mengaji lama dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okay, tak payah, tak payah satu, jadi panjang. No? Jadi bila Imam Abu Hanifah kata kat anak murid dia yang lain, esok pi masuk dalam kuliah dia, pi tanya 3 soalan. Soalan-soalan tu tuan-tuan semua tak boleh dijawab oleh Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf tanya, mai mana soalan ni? Kan? Yang ni mesti bukan pada hang kita tuan-tuan, orang mai tanya. Kan? Dia jenis soalan tu kita tahu dah. Orang tu mengaji ke, mengaji setahun ke, tak mengaji langsung ke. Kalau dia tanya jenis soalan tu lah tuan-tuan, no? Dia tanya, ustaz, saya mayang, saya tinggal kunut, tertinggal, sah ke tak? Tuan-tuan, kan dia tanya. Bila dia tanya tu, tok guru tahu dah kawan ni. Tapi tok guru dia takkan buat muka, dia takkan gelak, dia takkan kata dia ni jahil tak. Dia cuma dia dengar tu dia tahu dah dia ni tara mana. Bila Imam Abu Yusuf ni dia dengar soalan, dia kata ni bukan soalan hang. Mesti bukan soalan hang sebab dia tak ada jawapan. Maka dia tu pun jawab, Imam Abu Hanifah kirim salam. Teratu ya. Kirim salam faham, esok mai mengaji balik kat Imam Abu Hanifah. Bila Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zindi bagi tahu Imam Syafi'i, ifti ya Muhammad bin Idris, berfatwalah kamu sebab dah sampai masa layak untuk kamu berfatwa. Maksudnya dia dah reti tafsir, dia dah reti fiqh, dia dah ada hadis, dia dah ada bahasa Arab dan sebagainya. No? Ni Imam Syafi'i.